Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan meneruskan PDPR. Untuk hari ini kita akan masuk mata pelajaran akhlak bagi darjah 3. Sebelum tu marilah sama-sama kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil 'ilm. ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati Allah. Hari ini kita meneruskan pembelajaran. Sebelum itu suka saya mengulang kembali akan pelajaran yang lepas berkenaan dengan tajuk kepentingan menjaga masa, seperti mana yang telah saya terangkan pada PDPR yang lepas mengenai tajuk ini. Masa sangat penting dan berharga dalam kehidupan kita, dan orang yang cuai tidak menjaga masa dengan baik akan rugi. Sebab itu isilah masa kita dengan perkara-perkara yang mendatangkan faedah, seperti mana yang Allah firmankan dalam suratul Asr, wal Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan mengerja amal soleh serta saling menasihati di antara satu sama lain. Okey, mudah-mudahan murid dapat mengingat pelajaran yang telah saya ajar pada sesi yang lepas. Okey, untuk pelajaran seterusnya masih lagi tajuk yang sama, dalam tajuk kecil, iaitu murid-murid boleh rujuk kitab muka surat 20. Tajuk menepati masa. Okey, menepati masa. Menepati masa artinya melakukan sesuatu pekerjaan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Contoh biasa kalau kita sesi belajar bersemuka, kita ada jadual. Hari ini belajar apa, jadi datang sekolah pukul berapa, balik sekolah pukul berapa. Itu maksudnya menepati masa. Bila sampai waktu masa itu, kita kena buat. Kalau boleh, contohnya sebelum pukul 2 dah sampai sekolah. Itu waktu sesi pembelajaran bersemuka lah. Dan bila awak berjanji dengan kawan, tepati masa tersebut. Kalau pukul 2, pukul 2. Itu seperti contoh lah. Okay, setiap orang perlu menepati masa supaya tidak menyesal di kemudian hari. Maknanya masa tidak boleh diulang kembali. Masa akan terus berlalu meninggalkan kita kalau kita tidak mengisi dengan perkara yang berfaedah. Jadi tak guna kalau menyesal di kemudian hari. Jadi masa itu perlu kita tepati. Okay, sifat menepati masa adalah sifat yang dituntut dalam Islam, kerana Islam tidak suka umatnya membuang masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi menepati masa ini merupakan satu tuntutan dalam Islam. Bila dikatakan tuntutan, insya-Allah sesuatu perkara yang kita buat kerana Allah, ibadah, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran. Dan masa yang ada itu mestilah kita isi dengan perkara-perkara yang memberi faedah kepada kehidupan kita. Ya murid-murid, jangan sampai suka membuang masa, buat sesuatu yang tidak berfaedah. Antara cara yang boleh dilakukan untuk menepati masa adalah seperti berikut. Pertama, membuat dan menyusun jadual kerja dan aktiviti harian. Seperti mana yang sekarang ini awak musim PKP, pembelajaran kita adalah secara online. Pelbagai kaedah, mungkin Google Meet, mungkin video dan berbagai acara. Jadi sebagai pelajar, sebagai murid,
mestilah kena ada jadual. Hari ini bangun pukul berapa. Kemudian susun jadual itu mengikut kesesuaian kita. Kemudian tepatilah jadual tu. Kalau waktu petang belajar, belajar. Habis belajar, buat tugasan, kemudian barulah boleh rehat. Jadual itu kita yang buat, kita yang kena patuh dengan sebaiknya. 2. Bangun pagi dan mulakan kerja di awal pagi. Sebagai murid, kenalah bangun di awal pagi walaupun sekarang musim cuti. Sebab banyak perkara yang boleh kita buat. Sebagaimana yang dituntut dalam Islam, isikan ruang masa yang ada itu dengan perkara yang berfaedah, bukan tidur sepanjang hari. 3. Patuhi perancangan masa dan jadual yang disediakan. Kalau awak dah ada jadual, kalau murid-murid dah ada jadual, patuhi dan ikutilah jadual tersebut. 4. Utamakan kerja yang penting dan perlu disiapkan segera. Sebab itu, sebagai contoh, kalau cikgu bagi tugasan, buatlah. Jangan ditangguh. Sebab bila tangguh nanti, kerja itu akan jadi makin lama makin banyak. 5. Penuhkan masa dengan melakukan perkara yang berfaedah. Banyaklah perkara-perkara yang berfaedah. Seperti, contohnya membaca buku, buat tugasan, buat kerja sekolah, mengulang kaji pelajaran. Kemudian isikan juga dalam jadual, dalam kehidupan kita dengan membaca Al-Quran selepas setiap kali solat, zikir, sekurang-kurangnya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. 6. Jangan menangguhkan pekerjaan kerana kerja bertangguh tidak akan menjadi. Sebab itu jangan tangguh-tangguh. Nantilah. Bila nanti itu nanti terus tak buat. Itu yang jadikan cikgu ternanti-nanti kerja yang diberikan. Seterusnya, mengisi masa dengan amalan berfaedah. Masa perlu diisi dengan amalan-amalan yang berfaedah supaya ia tidak terbuang begitu sahaja. Macam saya katakan tadi, isikanlah masa murid-murid dengan mengulang kaji pelajaran, melaksanakan tugasan, membaca buku, membaca Al-Quran, berzikir. Boleh jugalah kalau awak nak tengok TV, tapi janganlah daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam. Tidur lewat malam semata-mata tengok TV, itu sia-sialah. Jadi perlukan juga, boleh lihat TV, bagi-bagikan masa dengan belajar. Kemudian sebagai seorang murid, anda perlu mengisi masa dengan melakukan perkara-perkara yang baik dan berfaedah, terutamanya pada waktu lapang. Okey, kalau dah habis belajar, kalau dah habis mengulang kaji pelajaran, mungkin tak nak tengok TV, buatlah apa yang patut. Mungkin boleh tolong kerja-kerja di rumah, basuh pinggan, kemas baju, angkat kain di ampaian, lipat baju, sapu, bersihkan kawasan rumah, bersihkan tempat tidur. Contohlah, maknanya bolehlah isi waktu-waktu lapang dengan perkara yang berfaedah. Bila kita isikan masa dengan amalan berfaedah, benda itu akan mendatangkan manfaat ke atas diri kita. Mak ayah tengok pun rasa suka. Bila kita buat macam gitu, dikira sebagai satu ibadah, Allah akan bagi ganjaran. Waktu lapang adalah waktu terluang atau waktu yang bebas dari aktiviti harian yang wajib anda lakukan. Waktu lapang ni waktu terluang lah. Mungkin daripada pagi kalau sampai petang bawa ke malam, takkanlah awak nak sentiasa belajar. Mungkin nanti pening, penat. Di samping awak belajar, boleh juga buat perkara-perkara yang lain. Yang penting, buat jadual, isikan jadual itu dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang sepatutnya, yang sesuai mengikut keadaan kita. Orang yang pandai mengisi masa dengan melakukan amalan-amalan yang berfaedah akan mendapat kejayaan di dalam hidup. Kalau awak isikan masa dengan waktu lapang, dengan mengulang kaji pelajaran, benda itu akan memberi faedah dan manfaat kepada diri masing-masing. Bila awak dah kerja, awak akan ingat kembali pelajaran-pelajaran dan ilmu yang diajar oleh guru di sekolah sangat berguna. Kalau bukan masa sekarang pun, pada masa akan datang.
Kemudian kita hendaklah mengelakkan diri dari melakukan perkara yang sia-sia seperti melepak. Sekarang tak bolehlah nak melepak kan. Sebab masih musim PKP. Berbual-bual kosong. Boleh berbual tapi yang mendatangkan faedah. Merosakkan harta benda awam dan sebagainya untuk mengisi masa lapang. Berjalan ke sana ke sini, kacau orang dan sebagainya. Yang tak ada memberi faedah kepada kita, bahkan takut-takut menyusahkan orang lain. Okay, antara aktiviti yang boleh anda lakukan untuk mengisi masa dengan amalan berfaedah ialah lihat, memancing. Memancing ni pun perkara yang berfaedah bagi kira hobi lah siapa yang berminat. Ada yang suka memancing, ada yang tak suka. Ikutlah pada diri masing. Mungkin bagi orang yang suka memancing ni, dia menguji kesabaran di samping menunggu hasil pancingan itu. Mungkin boleh baca benda-benda yang berfaedah, buat benda-benda yang berfaedah. Membaca buku cerita, selain awak baca Quran, baca kitab, baca buku teks, boleh juga baca buku cerita sebagai sedikit hiburan kepada diri kita. Kemudian berbincang mengenai pelajaran. Okey, ini kalau waktu normal biasalah. Sekarang ni masih tidak boleh. Okey, ni membaca Al-Quran. Sebab itu Al-Quran, ya murid-murid, bacalah hari-hari. Bukan hari ni baca, besok tak baca, besok tak baca, lusa pun tak baca. Dan seterusnya tertinggal tak baca. Bacalah sekurang-kurangnya satu hari satu muka surat. Bacalah Al-Quran. InsyaAllah bila kita baca Al-Quran akan memberikan faedah kepada kita. Satu huruf yang kita baca 10 ganjaran yang Allah bagi. Kalau satu muka surat tu, ya Allah. Kena ingat bila awak baca Quran, mak ayah awak pun dapat pahala. Kemudian melakukan hobi yang baik seperti mengumpul stamp, mengumpul lencana dan melukis. Ini kira mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Hobi masing-masing. Jadi hobi itu sesuatu yang baik, mendatangkan faedah kepada diri kita. Okay, seterusnya, ciri-ciri orang yang menepati masa. Antaranya ialah antara ciri-ciri orang yang menepati masa ialah satu, berdisiplin dan sentiasa mematuhi perancangan yang dibuat. Inilah yang paling penting. Kadang-kadang bila kata buat jadual memang cantik. Daripada pagi sampailah tengah hari, petang bawa ke malam. Belajar, rehat sekejap, sambung belajar lagi, solat, petang belajar, malam tengok TV sekejap. Kemudian mungkin buat jadual ada isi main game. Memang cantik buat jadual, tapi nak disiplin, nak istiqamah dalam melaksanakan jadual yang kita sendiri buat, kadang-kadang kita pun tak buat. Jadi ciri-cirilah, inilah berdisiplin, sentiasa mematuhi perancangan yang dibuat. Maksudnya kita kena disiplinkan diri kita lah. Disiplinkan diri kita. Yang kedua, murid-murid, mengisi masa lapang dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Banyaklah perkara yang berfaedah tadi. Hobi ke, baca buku, membaca Al-Quran, isi yang nak tidur boleh, tapi tidur yang sekadarnya. Yang bukan sampai daripada pagi sampai ke tengah hari, sampai ke petang pun tidur. Yang ketiga, sentiasa menepati waktu dalam melakukan sesuatu tugas. Kalau kata belajar pukul 2, pukul 2 lah. Ikut jadual. Disiplin. Tepati masa. Janji dengan kawan, kata nak jumpa pukul 2. Pukul 2 lah. Jangan pukul 3, jangan pukul 4. Tak sampai-sampai pukul 5 baru sampai. Tunggu kawan. Kawan kita tunggu. Tunggu lama. Kemudian yang keempat, melakukan tugas dengan penuh dedikasi dan tekun. Maksudnya kita kerja dengan semangat. Ikhlas. Niat dulu kerana Allah. Yang kelima, menjauhi perkara-perkara yang melalaikan serta tidak berfaedah. Elakkan. Elakkan.
Yang keenam, tidak menangguhkan pekerjaan. Sesuatu pekerjaan itu jangan kita tangguh. Nanti, nantilah, besoklah, besok. Lama-lama kita tak buat dan kita tertinggal dan terus tertinggal nanti. Sebagai ingatan bersama. Jadi kerja itu dapat terus buat. Tepati masa. Atur jadual. Secantiknya, sebaiknya. Okey, baiklah murid-murid. Itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Tugasan seperti biasa ini, tugasan yang saya berikan. Okay, untuk tugasan akhlak, jawab soalan berikut. Satu soalan saja. Tuliskan 3 sahaja ciri-ciri orang yang menepati masa. Saya nak murid-murid tuliskan 3 sahaja. Kalau lihat di sini ada 6 ciri-ciri orang yang menepati masa. Saya nak murid-murid pilih 3 sahaja di antara 6 ciri-ciri orang yang menepati masa. Okeylah murid-murid, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.